Kenapa kita setiap hembusan nafas kita mesti dengan Allah? Apa maksud dengan Allah? Salah satu maksud di sini ialah kebersamaan. Kebersamaan dari sudut mana? Merasakan bahawa tak akan dapat kita hembus satu hembusan nafas pun kalau tidak dibantu oleh Allah, kalau tidak dianugerahkan oleh Allah. Tidak akan berkelip satu kelipan mata pun kalau tidak digerakkan sebenar-benarnya oleh Allah dengan izin Allah. Maka kena sentiasa. Baik, kalaulah kita sudah faham, saya, tuan-tuan dan puan-puan, harap-harap Allah bagi kita benar-benar faham. Kalau kita sudah faham, semua itu tak akan berlaku dalam diri kita, hatta satu hembusan nafas pun, satu denyut jantung pun tak akan berlaku kecuali dengan bantuan dan anugerah Allah. Maka sudah semestinya segala apa yang kita lakukan dalam hidup kita mesti kerana Dia sahaja, kerana Allah. Yalah, kalau kita cakap dengan bahasa paling mudah kan, ada seorang ni, dialah segala-galanya dalam hidup kita. Dia tolong kita, dia bantu kita, dia kasih dan sayang pada kita, dia segala-galanya kita. Ketika itu sudah pastilah kita kena sentiasa dengan dia. Ya. Betul ya? Nak cakap tak tahu nak cakap macam mana. Macam itulah. Si A ni, dialah segala-galanya daripada dulu sampailah sekarang ni. Dialah segala mengorbankan diri dia, mengorbankan masa dia, mengorbankan hidup dia, mengorbankan segala untuk diri kita. Maka sudah pasti jiwa dan hati kita akan sentiasa dengan dia. Kenapa? Kalau tak ada dia, tak adalah kita. Kalau dia tak ada dia, tak tahu ke mana kita. Kalau tak ada dia, apa akan jadi pada kita, tak tahulah apa akan berlaku. Maka dialah yang sekarang tu sedang, maka dia itu siapa dia? Allah. Itu sebenar-benarnya yang kita nak bagi tahu. Okey, selesai di situ insya-Allah ya. Cuma persoalan awal tu, apabila nak cakap bab ni nak merasai perkara ini secara mendalam, iza araftahu, setelah kamu kenal dia. Maka kita kena belajar lagi. Ya, kalau ada orang dia kata, "Ustaz, saya dah khatam sekali Ustaz sifat 20 ni." Dia sifat 20 ni kalau kita baca sekali, dia jadi lain. Baca sekali, dia akan makin lain. Dia baca kali ketiga, dia makin lain, dia makin lain. Ya, kerana mengenal Allah ni dia tak ada batas. Maka kadang-kadang kita bercakap dengan tajuk yang sama, tapi dia rasa dengan rasa yang berbeza. Faham satu bab, fahamnya ada sampai satu masa, dia akan apa? Dia akan terbatas faham ni. Sebab faham tu kan dengan akal. Akal ni kan sampai satu masa, sehingga dikatakan dalam kitab Akidah Tahawiyah, Imam At-Tahawi tu, dia kata, la tablughuhul awham. Tidak akan sampai kepada segala jangkauan akal kita ni, atau segala khayalan kita, tak akan mampu menjangkau Allah. Tak mungkin. Sejenius mana manusia ni, dia tak akan mampu menjangkau kesempurnaan Allah. Kerana sesuatu yang sempurna, dia tak ada batas. Sedangkan akal kita ada batas. Tapi ada satu benda yang Allah letak dalam diri kita, yang Allah anugerahkan kepada kita, ialah hati. Hati ni, seolah-olah Allah berikan kepadanya sesuatu yang dia mampu faham melalui rasa tanpa sempadan. Tuan-tuan pernah tak rasa suatu benda yang memang betul-betul rasa jauh perasaan tu, bahkan tenggelam dalam rasa tu, lenyap dalam rasa. Yang ni tak akan berlaku. Orang ni, contohlah kalau kita kata sedikit selingan ya, akal ni dia boleh fikir sampai satu masa dia ada batas. Sebab apa? Sebab akal ni kalau tak ada batas, dia lenyap dalam akal tu, dia hilang akal, dia panggil. Betul ya? Ini habis. Dia fikir sampai dia habis akal, dia hilang akal. Dah hilang akal, tak ada apalah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mula-mula tu namanya genius, lepas tu ditukar pada majnun. Tapi hati tak. Hati ni bila mana dia merasai, dia meyakini, dia bertambah yakin. Sebab tu yakin tu sendiri ada apa? Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada kamalul yakin. Di mana yakin itu? Dia hati. Makna hati ni dia boleh pergi sejauh-jauhnya. Bahkan kadang-kadang dia lenyap dalam rasa tu. Dengan rasa keagungan Allah. Pernah tak lenyap dalam rasa keagungan, kebesaran Allah? Yang ni kita belum. Jadi
Bila mana, maknanya apa? Maknanya selagi mana hati tu boleh dirasai, itu belum cukup luas lagi, belum cukup jauh. Tapi bila mana sampai satu masa tenggelam dalam rasa tu, ketika itulah kita akan berada satu keadaan ke apa dia? Satu keadaan, satu tahap, satu maqam yang disebut orang ialah ma'rifatullah. Dengan cara apa? Terbuka, tersingkap segala hijab-hijab di hati kita. Yang ini susah nak bagi tahu sebab dia rasa. Banyak kali dah saya ulang. Ya, kita kena belajar sampai ke tahap itu dengan izin Allah. Orang yang tak pernah rasa, dia tak akan pernah faham. Sebab tu selalu ulama ulang-ulang. Ulama-ulama dalam bab ni dia ulang apa? Memang terkenal. Kita pun dah ingat dah. Malam yadri, malam yazuq la yadri. Malam yazuq la yadri. Atau kama qal. Sesiapa yang tak pernah rasa, dia tak akan faham. Dia tak akan mungkin faham. Sebab dia kena rasa dulu, baru dia boleh faham. Macam rasa sedih lah. Orang tak pernah rasa sedih. Kita cerita kat dia pasal sedih, dia tahu apa. Tapi ada tak orang tak pernah rasa sedih? Tak ada kan? Cuma sedih itu tahapnya berbeza-beza. Paling-paling sedih apa kita dalam hidup kita ni? Paling sedih. Sampai pensan tak? Tak cukup sedih. Siapa pernah rindu? Benar. Siapa pernah pensan kerana rindu? Tak cukup rindu. Dan ada orang, kita dengar cerita, bukan setakat pensan, dia meninggal dunia kerana kerinduan. Sahabat baginda Nabi.